Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Muhammad Ashraf bin Mat Asri dan kawan saya Muhammad Irfan bin Saleh. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan subjek tokoh ekonomi Islam yang bertajuk Tokoh Ekonomi Islam dalam bidang kewangan yang lahir di Timur Tengah. Tokoh yang kami pilih adalah Imam Al-Ghazali dan Abu Yusuf. Pengenalan. Pada zaman kini, kebanyakan ahli-ahli ekonomi yang kita kenali adalah daripada Barat. Antaranya seperti Adam Smith. Hal ini disebabkan pada zaman sekarang berlakunya perkembangan ilmu ekonomi di Barat. Ia merupakan kesinambungan daripada perkembangan ilmu ekonomi yang mana ianya bermula sejak zaman prasejarah lagi. Oleh hal demikian telah menyebabkan umat Islam lupa bahawasanya dalam agama Islam juga terdapat lebih banyak tokoh-tokoh ekonomi yang hebat serta berwibawa. Antaranya salah seorang tokoh ekonomi Islam dalam bidang kewangan yang mana tinggal di Timur Tengah adalah Abu Yusuf. Di samping itu, banyak kaedah-kaedah ekonomi, teori-teori ekonomi dan juga kaedah kewangan yang disusun dan diperkenalkan oleh beliau. Namun begitu, pemikiran-pemikiran atau idea-idea yang diperkenalkan oleh Abu Yusuf banyak diambil atau dicuri oleh ahli ekonomi Barat. Latar belakang tokoh. Abu Yusuf adalah merupakan seorang fuqaha yang dilahirkan pada zaman Umayyah. Akan tetapi beliau mula berkarya atau memperkenalkan pemikiran beliau pada zaman Abbasiyah. Nama penuh Abu Yusuf adalah Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Abu Yusuf dilahirkan pada tahun 731 Masihi, iaitu bersamaan dengan 113 Hijrah. Tempat lahir beliau adalah di Kufah, Iraq. Manakala beliau pula meninggal dunia pada tahun 798 Masihi bersamaan dengan 182 Hijrah yang bertempat di Baghdad, Iraq. Asal usul keturunan ibu kepada Abu Yusuf adalah keturunan sahabat Nabi, iaitu Sa'ad Al-Ansari. Oleh hal demikian, Abu Yusuf mendapat gelaran daripada masyarakat sebagai Al-Ansari. Seterusnya, pemikiran ekonomi dan kewangan Islam yang dibawa oleh Abu Yusuf. Seperti mana yang kita tahu, Abu Yusuf adalah seorang tokoh ekonomi Islam yang begitu hebat. Beliau banyak memberikan idea-idea atau pemikiran berkaitan dengan ekonomi dan kewangan dalam agama Islam. Oleh hal demikian, semua idea atau buah fikiran yang diberikan oleh Abu Yusuf adalah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat jelata. Terdapat banyak pemikiran yang dibawa oleh Abu Yusuf. Antaranya ialah yang pertama, beliau memberi nasihat atau menyarankan kepada pemerintah supaya menggunakan sistem nisbah tertentu daripada pendapatan pertanian berbanding menggunakan sistem cukai yang bersifat tetap dalam hasil pertanian. Abu Yusuf juga telah membuat satu garis panduan berkaitan dengan sistem percukaian. Tujuan garis panduan yang diperkenalkan oleh Abu Yusuf adalah bertujuan untuk memudahkan segala urusan dalam bab percukaian. Contohnya, kemudahan kepada pembayar cukai yang bersangkut paut dengan masa dan juga tempat. Seterusnya, ia memudahkan cara pembayaran cukai serta pemusatan
dalam mewujudkan sebarang keputusan dalam urusan pentadbiran cukai. Yang kedua pula adalah pemikiran Abu Yusuf berkaitan dengan penentuan cukai. Secara amnya, dalam pemerintahan Islam mengikut aturan Abu Yusuf, kaedah penentuan cukai tanah dibahagi mengikut tanah Arab dan tanah-tanah lain. Oleh hal demikian, semua tanah-tanah yang berdekatan dengan semenanjung tanah Arab perlu membayar cukai usr, seperti Mekah, Madinah, Hijaz dan sebagainya. Tindakan Abu Yusuf tersebut adalah bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman pemerintahan baginda. Manakala selain daripada tanah-tanah di atas hendaklah membayar cukai kharaj. Seterusnya, Abu Yusuf juga menggalakkan penerokaan tanah serta menghidupkan tanah yang terbiar adalah merupakan salah satu pemikiran yang dibawa oleh Abu Yusuf. Beliau mempunyai satu prinsip, iaitu beliau menentang pembaziran tanah dengan membiarkan tanah tersebut tanpa mengeluarkan hasil, serta beliau menekankan pemulihan tanah. Idea atau pemikiran beliau adalah selari dengan pemikiran ulama-ulama terkemuka seperti Ibnu Qudamah dan Yahya Ibnu Adam. Oleh hal demikian, Abu Yusuf memberitahu kepada rakyat sesiapa yang membangunkan atau menguruskan sesuatu tanah yang terbiar, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya dengan syarat tanah tersebut hendaklah diusahakan dan dihidupkan. Hak pemilikan tanah tersebut akan gugur atau hilang jika tidak diuruskan tanah tersebut lebih daripada 3 tahun. Yang keempat pula berkaitan dengan tanah jajahan. Abu Yusuf berpendapat bahawa kerajaan boleh menyimpan 1/5 daripada tanah jajahan, manakala selebihnya iaitu 4/5 daripada tanah jajahan tersebut akan disimpan oleh pembendaharaan Muslim atau diagihkan serta dibahagikan kepada individu-individu yang menjajah. Hal ini ditentukan atau diuruskan oleh bidang kuasa khalifah. Baik, kita sambung kepada tokoh yang kedua, iaitu Al-Imam Al-Ghazali. Saya Muhammad Irfan bin Saleh, nombor metrik 17166984 Palang 2. Baik, kita tengok kepada pengenalan. Al-Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang terkenal dengan pemikirannya yang sangat luas, khususnya dalam bidang ekonomi. Dan perbahasan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan ekonomi kita boleh lihat di dalam karyanya seperti kitab At-Tib, Al-Masbu' fi Nasiha Al-Muluk, kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin, kitab Al-Mustafa, Mizan Al-Amal dan lain-lain lagi. Manakala latar belakang Imam Al-Ghazali secara ringkasnya, Imam Al-Ghazali nama sebenarnya ialah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, iaitu beliau dilahirkan di Tus, iaitu di sebuah bandar di Khurasan pada tahun 1058 Masihi bersamaan 450 Hijrah. Dan beliau meninggal dunia di tempat yang sama juga, tempat kelahiran beliau, iaitu di Tus pada 14 Jamadil Akhir bersamaan 505 Hijrah. Selain itu, Imam Ghazali juga digelar sebagai Abu Hamid. Ini kerana gelaran kepada anaknya iaitu Hamid. Dan gelaran Al-Ghazali juga bersependa daripada pekerjaan bapanya, iaitu seorang pemintal bulu kambing. Dan ada juga yang mengatakan nama Ghazali itu diambil daripada sebuah tempat iaitu Ghazalah. Manakala pendidikan beliau pernah menyambung pelajaran di Naisabur, di Khurasan. Dan antara gurunya yang famous adalah Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Manakala kita tengok kepada sumbangan Al-Imam Al-Ghazali di dalam ekonomi Islam, Imam Al-Ghazali telah memberi
pelbagai sumbangan terhadap ekonomi Islam, khususnya berkaitan dengan pandangan dan pemikiran beliau. Yang pertama, beliau melarang aktiviti menimbung wang. Aktiviti menimbung wang ataupun digelar sebagai money holding, Imam Al-Ghazali menyatakan aktiviti menimbung wang ini akan menjejaskan fungsi kewangan dalam sistem ekonomi. Imam Ghazali juga menyatakan bahawa tujuan wang itu dihasilkan adalah bertujuan untuk urusan transaksi jual beli dalam masyarakat, bukannya untuk dimonopolikan oleh sesetengah pihak. Hal ini dilihat selari dengan dalil daripada Al-Quran, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Surah Al-Imran ayat 180. Maksudnya, dan janganlah sesekali bagi orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dari kemurahannya, dengan menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu akan baik bagi mereka. Bahkan ianya adalah suatu perkara yang buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan langit dan bumi. Dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Selain itu, larangan kepada aktiviti menimbung wang juga dilihat selari dengan prinsip ekonomi, kaedah ekonomi, yang mana jika sekiranya wang yang beredar dalam kalangan masyarakat melebihi kadar barang yang berada di pasaran, maka akan berlakunya inflasi. Begitu juga sebaliknya, jikalau wang yang beredar adalah berkurangan daripada kadar barang yang tersedia di pasaran, maka akan berlaku deflasi. Yang kedua, sumbangan Imam Al-Ghazali terhadap ekonomi Islam adalah Imam Al-Ghazali memberi pandangan bahawa kemajuan ekonomi melalui kedamaian, keadilan dan kestabilan. Hal ini demikian kerana sesebuah negara mestilah menegakkan kedamaian dan keadilan serta kestabilan. Hal ini kerana apabila berlakunya penindasan ataupun ketidakadilan dalam sesebuah pentadbiran negara, maka akan berlaku kekacauan, akan berlakunya masyarakat yang berpindah meninggalkan sawah dan ladang, maka akan berlakunya kemerosotan dalam ekonomi. Selain itu, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa lembaga Al-Hisbah yang mana berfungsi sebagai mengawasi aktiviti-aktiviti pasar yang merugikan seperti melakukan timbangan palsu, transaksi yang berlebihan, ukuran yang tidak tepat dan lain-lain lagi, agar diperkuatkan lembaga ini untuk membantras aktiviti-aktiviti yang merugikan ekonomi negara. Seterusnya, antara sumbangan Al-Imam Al-Ghazali terhadap ekonomi Islam adalah Al-Imam Al-Ghazali menyatakan pandangan beliau iaitu berkaitan dengan jual beli mata wang. Imam Al-Ghazali menyatakan aktiviti jual beli mata wang ini sebagai riba. Hal ini demikian kerana aktiviti ini dilihat sama dengan aktiviti menimbung wang, yang mana kedua-duanya mengakibatkan wang beredar serta dimonopolikan oleh golongan tertentu, khususnya golongan yang kaya. Hal ini akan berlakunya kezaliman. Seterusnya, antara sumbangan Al-Imam Al-Ghazali yang keempat, iaitu Imam Al-Ghazali juga memberi pandangan berkaitan dengan larangan penggunaan wang yang bercampur. Hal ini kerana penggunaan mata wang yang bercampur ini dianggap sebagai suatu kezaliman. Wang yang bercampur ini diistilahkan sebagai al-zaif. Penggunaan mata wang yang bercampur ini dianggap sebagai suatu kezaliman kerana ianya berlaku tanpa disedari oleh orang yang menerima. Orang yang menerima mata wang yang bercampur ini tidak disedari bahawa beliau telah ditipu dan dizalimi. Selain itu juga, Imam Al-Ghazali menyatakan penggunaan satu wang dirham yang rosak
yang beredar di dalam masyarakat adalah lebih buruk berbanding mencuri 1,000 dirham. Beliau menyatakan kerana mencuri 1,000 dirham itu berdosa ketika mana ianya berlaku, kecurian itu berlaku. Manakala mata wang yang rosak itu berlaku tanpa henti. Ia melibatkan banyak pihak. A kena tipu dengan B kena tipu dengan C kena tipu dengan D. Maka akan berlaku penipuan dalam banyak pihak lah, melibatkan banyak pihak. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan bahawa satu dirham yang rosak beredar dalam masyarakat adalah lebih buruk berbanding mencuri 1,000 dirham. Oleh hal yang demikian, Imam Al-Ghazali menolak sekeras-kerasnya penggunaan mata wang yang bercampur kerana ianya boleh merosakkan ekonomi sesebuah negara.